KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk iaitu PBD dalam pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Mesti kawan-kawan semua nak tahu kan bagaimana pentaksiran dalam bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan muzik ini dilaksanakan. Kalau ingin mengetahui, jom kita membincangkan tajuk ini, tetapi sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai. Baik, hari ini kita bersama dengan guru iaitu Ketua Panitia Pendidikan Muzik dari SMK Tengku Menteri Perak iaitu Cikgu Nur Hisham Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Cikgu sihat? Ya, sehat. Alhamdulillah Mira. Mira sehat Mira? Sehat Cikgu. Kalau mereka yang di rumah yang mengikuti mata pelajaran pendidikan muzik menerusi Didik TV ni Cikgu, pastinya mereka cukup mengenali Cikgu, cukup sinonim dengan Cikgu yang selalu bawa gitar datang ke studio Cikgu. Baik, hari ini kita akan membincangkan dengan Cikgu tentang PBD dalam pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Tetapi sebelum itu, suka juga untuk Mira perkenalkan seorang cikgu juru bahasa isyarat dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur iaitu Cikgu Nur Ziana Yuf. Assalamualaikum Cikgu Ziana. Sihat Cikgu Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baik Cikgu Hisham, kita nak tahu macam mana pentaksiran dalam bilik darjah itu dilaksanakan Cikgu untuk mata pelajaran dan pendidikan muzik ni? Okey, baik Mira. Biasa sorry hari ni cikgu tak bawa gitar untuk kita main. Okey, jadi untuk PBD ni sebenarnya kita fokus kepada aktiviti murid dalam kelas. Maksudnya dari segi pemerhatian lah. Okey. Jadi kita boleh perincikan satu persatu lah. Kita akan perkenalkan bagaimana asas untuk kita mentafsir murid dalam kelas. Okey, jadi kita boleh tengok kepada inilah slide yang cikgu paparkan. Okey. Jadi ada beberapa perkara. Yang pertama adalah matlamat dalam KSSM untuk pendidikan muzik bermatlamat untuk membina pengetahuan dan kemahiran muzik kepada murid bagi membolehkan mereka mempunyai kesedaran dan perhargaan terhadap estetik muzik dalam pelbagai budaya serta membina potensi diri dalam menghasilkan idea kreatif menerusi aktiviti muzik. Okay, itu adalah matlamat utamalah Mira untuk pendidikan muzik. Okay, jadi untuk kita mentafsir murid juga ada beberapa bahan lah untuk kita guna sebagai rujukan. Okey, yang pertama sekali adalah dokumen standard dan pentaksiran. Jadi kalau kita tengok situ ada 4 dokumen standard tu. Okey, ada 3 daripada menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3. Manakala yang berwarna pink tu untuk tingkatan 4 dan 5 di menengah atas. Okey, baik. Jadi dokumen standard ni kita boleh dapatkan daripada laman sesawang bpk.moi.gov.my. Yang ni penonton yang mana rasa nak tengok bagaimana standard tu, okey, boleh ke laman sesawang tersebutlah untuk capaian fail. Okey, seterusnya kita ada panduan pelaksanaan pentaksiran. Okey, ini adalah buku khusus yang digunakan oleh guru untuk mentafsir. Untuk mentafsir murid. Mana dia ada buku panduan ni ada 113 halaman mengandungi semua panduan dari awal hingga akhir peringkat proses PBD. Okey, jadi kalau kita tengok proses PBD ni ada beberapa jenis lah. Yang pertama akademik, yang satu lagi bukan akademik. Okey. Jadi untuk pendidikan muzik ni adalah akademik lah. Okey. Okey, seterusnya adalah buku teks. Buku teks untuk pembelajaran dan kelas. Okey, kalau kita tengok ada 5 buku teks. Setiap satunya adalah untuk setiap tingkatan lah. Okey. Yang warna biru tu adalah untuk tingkatan 1. Okey, yang warna
Yang warna hijau tu pendidikan muzik tingkatan 2. Okey, pendidikan muzik tingkatan 3 warna pink di tengah tu. Seterusnya 4 dan 5 yang sebelah kanan tu. Okey. Okey, jadi ada 5 lah. Maksudnya guru akan gunakan buku teks sebagai panduan mengajar dalam kelas. Okey, untuk mentafsir itu kita akan gunakan standard di SKP. Okey, kita tengok beberapa langkah untuk pentafsiran, proses pentafsiran tu. Okey, yang pertama sekali adalah standard kandungan. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuklah standard kandungan tu. Okey, seterusnya standard pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran. Yang ni semua dalam kertas lah. Okey, ini semua dalam buku. Di mana aktiviti yang sebenarnya adalah di tengah-tengah tu. Okey, jadi aktiviti murid ni contoh dia main gamelan, dia main gitar, okey. Main apa lagi? Angklung. Kompang. Kompang. Okey. Dan dia punya kriteria dia lah. Sekejap lagi kita akan tengok manakala seterusnya macam mana kita nak mentafsir murid tu. Okey, dia ada beberapa elemen lah untuk kita kenal pasti tahap penguasaan murid. Okey. Seterusnya ada standard prestasi, tahap penguasaan. Yang ni kita akan catat dan buat perekodan lah untuk murid. Okey. Baik cikgu, itu sedikit sebanyak pengenalan PBD dalam mata pelajaran pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Pastinya saya juga ingin mengetahui kalau seperti yang cikgu sebutkan tadi, kalau main angklung bagaimana tafsirnya dilaksanakan, kalau main kompang bagaimana. Selepas ini Cikgu Hisham akan terangkan kepada semua murid-murid di rumah, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di PBD dalam Didik TV KPM. Selamat kembali di pentafsiran Bilik Darjah atau PBD di Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tajuknya PBD dalam pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Bersama-sama dengan Cikgu Hisham Muhammad. Baik cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian cikgu kepada murid-murid dan mungkin guru yang sedang menonton di rumah sekarang? Okey, baik Mira. Untuk kali ini kita akan tengok kepada aktiviti murid dan kelas. Macam mana kita nak tafsir murid dan kelas. Okey, jadi ini lebih kepada aktiviti lah yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru dan kelas. Okey, jadi kita tengok standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Ini adalah secara asas lah. 3 standard yang perlu kita ikut, mengikut landasan yang betul lah. Okey, mengikut di SKP. Yang pertama standard kandungan. Okey, dia ada memainkan alat muzik secara ensemble. Okey, untuk hari ini kita pergi kepada alat muzik, ensemble alat muzik. Okey. Di mana standard pembelajaran dia ada 4. Okey. Memainkan muzik secara ensemble berdasarkan skor, bermain alat muzik dengan teknik yang betul, okey, bermain alat muzik dengan pitch yang betul, bermain alat muzik dengan irama yang betul, seterusnya mengamalkan cara penjagaan alat. Okey, ada 4 untuk standard pembelajaran 2.1.1. Seterusnya dia ada lagi satu standard, iaitu standard prestasi, di mana tahap penguasaan murid perlu ikut standard ni lah. Okey, 1 sampai 6. Okey, di mana contoh dia nombor 1 meniru cara main alat muzik. Main alat muzik. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran etika persembahan dan nilai murni dalam aktiviti muzik. Okey, di mana ada 2 lah, sebelum, semasa dan selepas latihan. Manakala poin nombor 2 sebelum, semasa dan selepas persembahan. Okey. Okey, standard prestasi dia ada 6 lah. Di mana murid penguasaan murid untuk standard untuk etika dalam permainan alat muzik. Okey. Okey, untuk standard kandungan kita melihat kepada standard kandungan, iaitu memainkan alat muzik secara ensemble, di mana kalau kita tengok untuk sekolah saya buat gamelan. Gamelan ni kalau guru-guru ataupun penonton boleh tengok di skrin, dia ada beberapa alat muzik lah. Ada beberapa alat muzik yang menggabungkan untuk jadikan satu sama gamelan. Okey, di mana dia punya pentafsiran ni bergantung kepada pilihan sekolah. Kalau sekolah yang ada angklung, dia boleh buat angklung. Okey, Cak Lempong, Dikir Barat, Dikir Rebana dan sebagainya lah. Okey, dia bergantung pada sekolah. Tak semestinya kita nak buat benda yang tak ada, tak boleh lah.
Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok kepada standard pembelajaran. Okey, memainkan alat muzik secara ensemble berdasarkan skor. Okey, berdasarkan skor mesti ada skor lah. Okey, untuk gamelan biasanya kita akan gunakan skor nombor. Kerana alat muzik gamelan ni menggunakan dia punya alat yang perlu diketuk mengikut nombor yang betul lah, mengikut lagu. Okey, yang pertama sekali bermain alat muzik dengan teknik yang betul. Okey, teknik pegang, contohnya dia pegang mallet kan. Ada yang alat muzik tu perlu kita pegang dua. Okey, jadi dia perlu pegang dengan teknik yang betul lah. Sama ada teknik tu bertingkah ataupun teknik tu ketukan tu serentak. Okey, seterusnya bermain alat muzik dengan pitch yang betul. Yang ni cikgu rasa tak ada masalah untuk pitch. Kalau kata muzik gamelan ni dia menggunakan nombor, okey, biasanya murid tu dia akan pukul pada tempat yang betul lah. Cuma masalah dia bermain alat muzik dengan irama yang betul mengikut tempo. Tempo biasanya dia akan bermasalah sikit lah. Kalau dia dalam sesi praktisan, dia perlu ambil masa untuk murid tu mahir, murid tu kita kata dah tak menghafal, dah tak baca sambil main, maksudnya dah hafal. Okey. Okey, satu lagi cara penjagaan alat muzik. Contohnya alat muzik gamelan ni secara etikanya kita tak boleh langkah. Okey. Tak boleh letak di lantai. Tak boleh letak kertas atau buku atas tu. Okey, kerana dia akan menjejaskan alat tu lah. Sama ada alat tu akan rosak dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada mengamalkan etika persembahan. Etika persembahan ni sebelum maksudnya murid tu bersedia untuk praktis. Okey. Semasa tu maksudnya dia mendengar arahan daripada guru, maksudnya tidak main-main dan sebagainya lah. Okey, dan selepas latihan tu dia seperti tadilah, contoh sebagai contoh dia kemas alat muzik tu, letak pada tempat yang sesuai dan sebagainya. Okey. Okey, aktiviti pembelajaran dia ada 5 kat situ. Okey, bermain alat muzik, cadangan kaedah PBD secara pemerhatian untuk ensemble alat muzik gamelan ni. Okey, yang pertama kaedah pentaksiran, kedua instrumen pentaksiran, ketiga penentuan tahap penguasaan, keempat pertimbangan profesional, kelima merekod maklumat dalam template pelaporan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama kaedah pentaksiran untuk ensemble gamelan ni biasanya pemerhatian merupakan antara kaedah yang sesuai untuk digunakan untuk mentafsir aktiviti ensemble gamelan. Okey, jadi cikgu ada rakam untuk ensemble gamelan ni daripada sekolah cikgu, jadi mungkin kita boleh tengok sama-sama bagaimana ensemble gamelan tu dijalankan dalam bilik darjah. Okey, kita minta untuk kita tayangkan video tersebutlah. Okey, jom kita saksikan ada satu tayangan video. Untuk 3 baris pertama, okey, kita cuba dengan tempo yang lebih perlahan lah. Okey, pastikan bila kamu tak tertinggal, kamu cuba masuk pada bar yang betul. Okey, kita cuba sekali lagi. Haziq pukul kuat sikit. Okey, ready, 1, 2, 3, go. Okey, baik. Dah makin okey sikit kan? Bila main tempo perlahan, kita dah makin okey sikit. Okey, jadi baik. Baik, itu dia cikgu. Kaedah pemerhatian cikgu Ya, betul. Okey, jadi kat situ kita boleh tengok pelbagai dia punya murid yang main kan. Ada yang boleh main dengan tanpa melihat buku, ada yang tengah melihat buku. Maksudnya itu adalah satu proses. Proses aktiviti itu dijalankan. Okey, jadi kat sini kita boleh melihat prestasi murid dari semasa ke semasa. Bukan hanya sekali latihan tu kita dah boleh tafsir, tak. Maksudnya benda tu berterusan, mesti dilatih sehingga murid tu capai tahap yang tertinggi lah yang kita boleh bantu. Okey. Baik, untuk bantu kita kenal pasti tahap penguasaan murid, senarai semak ataupun instrumen pentaksiran ni perlu untuk guru-guru untuk guru-guru memastikan murid ni dah menguasai beberapa elemen muzik yang kita jalankan dalam kelas lah.
Okey, dengan rakaman video tadi mungkin kita dah boleh tengok tahap penguasaan, dah boleh bagi. Okey, jadi yang ni adalah satu contoh lah yang saya buat untuk murid-murid saya dalam kelas, di mana ada beberapa elemen yang perlu kita tekankan mengikut DSKP, iaitu teknik, pitch, irama dan etika. Okey, ada 4 yang perlu kita tekankan. Okey, dan kita bagi keseluruhan TV itu melalui profesional kita lah sebagai seorang guru muzik ya. Okey, nanti saya akan jelaskan yang tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada penentuan tahap penguasaan. Okey, bagaimana cara untuk guru menetapkan tahap penguasaan murid? Okey, tahap penguasaan murid ditetapkan setelah selesai aktiviti PDP. Okey, bagi standard kandungan dan standard pelajaran ensemble muzik dengan merujuk catatan senarai semak yang telah dibuat sepanjang PDP bermain gamelan. Okay, seterusnya C, merujuk kepada standard prestasi ensemble muzik. Okay, seterusnya pertimbangan profesional, di mana guru muzik tu dia kenal muzik, murid-murid dia kan, sebab kita sentiasa berada bersama-sama murid. Jadi selain daripada tahap penguasaan yang kita catat, okay, pertimbangan profesional ni sangat penting lah untuk kita menentukan pada tahap mana murid itu berada. Okey, semua maklumat yang dicatatkan secara semak akan membantu guru membuat pertimbangan profesional dan menentukan tahap penguasaan murid. Okey, seterusnya yang akhir sekali adalah merekod. Okey, tahap penguasaan murid ni perlu dicatat dalam borang perekodan ataupun dalam template lah yang disediakan oleh pihak BPK. Okey, di mana tahap rekod ni ada 2 jenis. Maksudnya kalau aktiviti BD tu kita catat sepanjang tahun. Untuk catatan dalam template yang disediakan oleh pihak BPK ni hanya 2 sesi setiap tahun. Macam tu. Untuk tingkatan 1 dia ada 2 sesi, pertengahan dan akhir. Okey. Okey, itu untuk tingkatan 1 cikgu. Kalau untuk tingkatan 2, 3, 4 dan 5, adakah sama juga 2 sesi juga? 2 sesi setahun. Oh, sama juga. Sama juga. Yang macam senarai semak tu kita sentiasa mencatat lah. Maksudnya setiap kali kelas seminggu tu mungkin ada sekali kelas kan. Kita bantu murid itu, maksudnya dia dah, yang ni dia dah dapat. Mungkin kita boleh tambah up sikit lah dia punya tahap penguasaan tu. Baiklah. Jadi kita dah tahu dah bagaimana pentaksaran itu dilaksanakan, antaranya dengan kaedah pemerhatian macam mana yang Cikgu Hisham dah terangkan tadi. Jadi kawan-kawan, ada pemerhatian yang dilaksanakan sebelum, semasa dan juga selepas sewaktu latihan dan juga sewaktu persembahan kan Cikgu? Ya, jadi semasa kena tahu bagaimana caranya, selepas kena tahu bagaimana caranya kan, selepas persembahan apa yang perlu dilaksanakan, semasa persembahan apa yang perlu dilakukan, dan begitu juga sebelum persembahan dilaksanakan. Kena tahu semua itu kerana adanya markah di situ Cikgu. Ya, betul. Sayang kalau tak tahu bahagian-bahagian yang penting itu, takut nanti terlepas markahnya kerana ada pentaksiran yang dilakukan. Baik Cikgu, saya kira Cikgu dah terangkan bagaimana pelaksanaan PBD dilaksanakan bagi mata pelajaran pendidikan muzik untuk murid-murid menengah ni. Kita akan berhenti berehat seketika Cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Didik TV KPM. Baiklah, kita sekarang sudah mengetahui bagaimana PBD itu dilaksanakan bagi mata pelajaran pendidikan muzik, dan pastinya sekarang ini murid-murid yang sedang menonton ingin juga mengetahui bagaimana caranya Cikgu untuk mereka peroleh tahap penguasaan yang tinggi bagi mata pelajaran ini. Macam mana caranya Cikgu? Okey, baik, terima kasih Mira. Okey, jadi yang ni biasanya soalan ni diutarakan oleh ibu bapa sebenarnya. Macam mana anak saya ditafsir Cikgu? Okey, jadi yang ni dua-dua sekali lah dapat guru, ibu bapa dan juga murid, ada 3 lah. Okey. Jadi kita melihat kepada pelaporan Okey, sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya ada tahap penguasaan secara umum. Okey, secara umum ni maksudnya ada 2 lah. Yang pertama sekali membina kemahiran, dan yang kedua adalah mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Dua-dua ni, satu mungkin kita dapat lihat satu mungkin kita boleh tengok progresnya melalui permainan alat muzik, dan satu lagi kita boleh displaykan dia. Okey, contohnya pada membina kemahiran tu, murid dapat bermain alat muzik dengan cara mengajuk. Itu adalah tahap yang pertama lah. Okey, cikgu terus kepada tahap ke-6. Okey, tahap ke-6 pula paling tinggi, tahap penguasaan ke-6, bermain alat muzik dengan mempraktikkan elemen muzik secara ekspresif dan konsisten. Maksudnya ekspresif dan konsisten, maksudnya dia dah boleh main dengan baik. Okey,
dengan adanya satu perasaan dalam permainan alat muzik tu secara konsisten tu, maksudnya dengan betul-betul ada hala tuju dia untuk main muzik tu. Maksudnya itu satu pencapaian tinggilah untuk tahap penguasaan dia. Manakala kalau kita tengok secara nilai murni, okey, yang pertama, tahap yang paling rendah iaitu tahap 1, menerima nilai murni dalam aktiviti muzik. Okey. Nombor 6, sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Okey, mana menerima dan sentiasa mengamalkan ni dua benda yang berbeza lah. Okey. Yang itu kita perlu tekankanlah dalam setiap aktiviti kita dalam bilik darjah, supaya murid tu sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Okey, seterusnya kita tengok tahap penguasaan mengikut standard. Yang tadi cikgu bagi tahu tadi. Okey. Yang ni secara khusus lah, yang tadi secara umum kan. Yang ni secara khusus. Okey, meniru cara mainkan alat muzik. Okey, kalau kita tengok satu tu, memastikan cadangan dia mengenal pasti dan menamakan alat muzik yang terdapat dalam ensemble pilihan. Contoh kalau dalam ensemble gamelan, dia ada beberapa jenis alat lah yang perlu murid tu boleh bagi tahu nama. Bukan dia kata alat muzik yang dia main je. Tak, maksudnya satu ensemble tu alat muzik dia berlainan nama-nama tu. Maksudnya kita perlu bagi tahu kepada murid tu supaya boleh ingat, sentiasa tanya. Okey. Seterusnya memainkan meneroka cara memainkan alat-alat muzik yang terdapat dalam ensemble tersebut. Contohnya alat muzik tu perlu digesek, diketuk dan sebagainya lah. Kalau gamelan ni diketuk lah. Okey. Kalau digesek pula, contohnya ensemble string kan, yang main violin, biola dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita tengok tahap tertinggi memainkan alat muzik dengan teknik pitch yang betul atau tone yang baik dan irama yang betul mengikut tempo berdasarkan skor secara ekspresif dan konsisten. Maksudnya benda tu berpandukan buku ataupun skor yang cikgu bagilah. Okey. Manakala kalau kita tengok standard prestasi untuk tafsiran, di mana yang pertama menerima etika persembahan dalam nilai murni semasa aktiviti muzik, itu tahap yang pertama. Okey, tahap tinggi sentiasa mengamalkan, sentiasa mengamalkan dan nampak menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Ya, betul, menjadi contoh kepada rakan-rakan lain untuk mengamalkan etika dalam muzik lah. Okey, seterusnya perekodan dan pelaporan. Yang tadi 5 step dah guru buat kan, mencatat, mentafsir, mentengok kan. Okey, yang ni senarai semak yang perlulah. Okey, contohnya ada nama. Cikgu tak letak saja, ini sekadar contoh untuk cikgu buatlah. Okey, contohnya teknik dia dah dapat dah tinggi dah. Okey, contohnya dia dah dapat tahap ke-6. Okey, paling tinggi. Pitch sama juga untuk gamelan, mungkin dia dah dapat tinggi. Irama dia dapat tinggi, etika dia dapat tinggi. Okey, paling tinggi keseluruhan kita boleh bagi 6 lah. Okey, untuk ensemble alat muzik, contohlah sebagai contoh. Okey, mungkin untuk yang seterusnya tu, murid tu untuk teknik dia dapat 3 sahaja. Kerana dia main alat tu mungkin susah, 2 tangan kan guna kan. Mungkin dia dapat 3, tapi pitch dia main tu betul. Okey, kita boleh bagi yang tertinggi 5 contohnya. Irama dia dapat tinggi, dapat 6. Etika dia dapat 6. Okey, berapa yang nak bagi? Itu bergantung kepada pertimbangan profesional guru untuk meletakkan tahap penguasaan. Di mana kita tahu kan murid kita kan, dia selalu bantu kita datang awal. Contohnya macam itulah. Maksudnya kita bantu dia. Mungkin dia dapat 5, mungkin dapat 4. Okey? Baik. Itu penting senarai semak supaya guru dapat menilai dari semasa ke semasa lah untuk tahap penguasaan murid. Okey, jadi di mana kita perlu tulis untuk kita laporkan? Okey, ini adalah sebagai satu contoh lah. Template yang boleh kita dapatkan daripada BPK juga. Okey, laman sawan nanti cikgu akan tunjuk. Yang ini adalah panduan dia lah. Okey. Panduan 1 sampai 6 tahap penguasaan dia. Okey, dia ada huraian dia di situ. Okey, seterusnya kita ada template pelaporan PBD KSSM individu. Di mana kalau kita dah bagi satu tahap penguasaan kepada murid tu, dia akan keluar. Okey, untuk subjek muzik dia dapat berapa? 4. Contohnya 4 dan ibu bapa akan tahu. Sebab di sebelah tu ada ulasan untuk tahap penguasaan murid. Okey, ini template pelaporan PBD KSSM luar talian. Okey, yang ni kita boleh download lah. Ni cara berkumpulan pula cikgu berkumpulan ni maksudnya satu kelas ada 20 orang murid. Setiap murid tu
dia berapa dapat setiap satu kan. Okey, jadi untuk kali ni kita fokus kepada ensemble alat muzik. Okey, jadi di ruangan kedua tu selepas ensemble nyanyian, ensemble alat muzik kan. Di situ kita letak dia punya nombor tahap penguasaan. Okey, kita letak dia sebagai nombor lah 1 sampai 6. Okey. Di mana yang ni adalah pentaksiran pertengahan tahun. Ini sebagai contoh saja tau. Sebagai contoh untuk penonton tengok bagaimana guru melapor ataupun merekod tahap penguasaan murid. Okey, ini adalah daripada template yang didapatkan daripada BPK lah. Secara berkumpulan di luar talian. Okey, seterusnya kita tengok yang berkumpulan yang di dalam talian. Yang ni daripada Google Form yang dibina oleh SUPB di sekolah lah. Di mana dia gabung semua sekali. Untuk setiap kelas tu dia akan ada lah. Untuk setiap subjek dia ada. Contohnya mata pelajaran ke-11 adalah mata pelajaran muzik. Maksudnya guru muzik akan masuk ke mata pelajaran ke-11 tu lah. Yang dia tulis bawah tu kan. Jadi di sini kita boleh tengok tahap penguasaan murid tu dia dah himpun. Dia ada 5 bidang yang sepatutnya kita tulis setiap satu, tapi cikgu dah gunakan pertimbangan profesional dia untuk bagi satu tahap penguasaan. Di mana bidang yang perlu ada dalam pendidikan muzik ni, yang pertama adalah ensemble alat muzik, ensemble nyanyian, ensemble alat muzik, penulisan notasi muzik, satu lagi apresiasi muzik dan penghasilan muzik. Dia ada 5 bidang tu. Tapi kita fokus pada satu saja hari ini kan. Jadi kita akan himpun dia punya tahap penguasaan tu kepada satu tahap penguasaan sajalah untuk pendidikan muzik. Ini sebagai contoh. Baik, cikgu. Ya. Okey, cikgu. Memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung kelas, cikgu pun dah menerangkan bagaimana PBD itu dilaksanakan. Mereka yang di rumah pun sudah mengetahui. Sedikit rumusan daripada Cikgu Hisham. Okey, untuk PBD ni sebenarnya sesuatu yang sentiasa kita lakukan, sentiasa dilakukan oleh guru untuk mentafsir murid itu sama ada dia berada di tahap mana. Bergantung kepada aktiviti dan kelas lah. Okey. Dia jangan kata kenapa anak saya ni dia pandai menyanyi kan. Dia boleh menyanyi. Tapi kenapa dia dapat rendah? Sebenarnya dia bukan hanya mentafsir satu bahagian daripada bidang tu. Sebenarnya dia merangkumi 5 bidang sebenarnya. Yang seperti mana cikgu dah terangkan tadi ya, kan? Betul. 5 bidang lain. Okey, baik Cikgu Hisham. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian bersama dengan kami untuk hari ini. Jadi murid-murid, guru-guru ataupun ibu bapa yang sedang menonton sekarang harapnya dapat pencerahan daripada Cikgu Hisham tentang PBD dalam pendidikan dan muzik. Ingat murid-murid, jangan sia-siakan setiap peluang yang ada kerana ada pentaksiran yang dilaksanakan di situ. Terima kasih juga kepada Cikgu Nurziana selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat bersama dengan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.